Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala yang mana dengan limpah kurnianya sama-sama dapat meneruskan kehidupan kita di bulan Ramadan yang mulia. Hari ini hari yang ketiga, mudah-mudahan kita akan terus istiqamah ke penghujungnya. Sekalian, bulan Ramadan dikenali sebagai bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, kerana diturunkan padanya Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran. Untuk apa? Hudal linnas, menjadi petunjuk kepada manusia. Tapi Quran hanya akan menjadi petunjuk kepada orang-orang yang membaca dan memahami isi kandungannya. Kalau cuma baca tak faham, dia tak jadi apa juga tu sekalian. Ya, macam kita belajar kat driving school, ya, nak buat lesen. Kita baca tak faham. Itu yang aksiden tu. Traffic light merah pun dia jalan kan. Macam tu juga kita. Kalau kita tak faham isi kandungan Al-Quran, maka kita akan membaca dalam keadaan kita tidak memahaminya. Pagi ini insyaAllah kita akan membicarakan berkaitan dengan ganjaran dan keutamaan membaca Al-Quran. Di antara fadilat membaca Al-Quran ialah sebagaimana yang berikut. Yang pertama, ayat-ayat suci Al-Quran apabila dibaca dan diteliti dapat menambahkan keimanan seseorang kepada Allah Ta'ala. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut nama-nama Allah, maka bergementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya maka bertambah iman mereka kepadanya, dan mereka hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Jadi bertambah iman tadi apabila kita memahami isi kandungan Al-Quran tadi, lalu kita mengamalkan. Ya, Al-Quran dipahami, diamal, baru dia meningkatkan keimanan. Tapi kalau setakat baca je tak ada apa tu sekalian. Ya, sebab burung kakak tua pun boleh baca Qul Huwallahu Ahad. Kan tu tengok dekat YouTube tu. Suruh baca Qul Huwallahu Ahad boleh. Yang baru ni ada satu surah lagi tu sekalian dia baca. Dia belajarlah burung kakak tua tu. Tapi dia tak faham apa-apa sebab dia hanya boleh membaca. Manusia Allah Ta'ala beri kelebihan akal untuk memikirkan apa yang dia baca tadi. Bila dia baca, dia faham, dia amal, baru meningkat iman. Baca lagi, amal lagi, meningkat iman lagi. Tapi kalau setakat cuma buat tilawah Quran peringkat antarabangsa, orang Syiah pun boleh menang tu sekalian. Baru ni orang Syiah menang. Ahli sunnah wal jamaah semua kalah baca Quran tu sekalian. Oh dahsyat, jangan main-main. Tuan-tuan orang Syiah baca Quran kalah dengan orang Syiah, macam mana? Kesian ahli sunnah wal jamaah ni. Baik, yang kedua, mereka yang membaca Al-Quran adalah mereka yang mengharapkan Allah dengan suatu bentuk perniagaan yang tidak rugi selama-lamanya. Firman Allah Ta'ala, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya mereka yang membaca kitab Allah, mendirikan solat dan menafkahkan segala yang direzekikan dalam keadaan sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak rugi, supaya Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahkan kurniaan kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ini kelebihan yang kedua, orang yang membaca Al-Quran mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Sebab bila kita baca Quran, setiap satu huruf Allah Ta'ala beri kita 10 kebajikan. Bayang tuan-tuan sekalian, kalau kita bertadarus satu hari satu juzuk. Satu juzuk tu berapa ribu huruf tuan-tuan sekalian? Kali dengan 10. Dilipat gandakan pula dengan rahmat Ramadan sehingga tak tahu berapa banyak tuan-tuan sekalian. Jadi jangan baca Quran saja di bulan Ramadan. Baca Quran. Nanti balik ni cuba kita muhasabah. Ni dah 3 hari ni berapa juzuk dah kita baca tuan-tuan sekalian. Surat khabar habis kan daripada muka surat depan sampai belakang. Tak cukup yang cetak, yang online lagi tuan-tuan sekalian. Macam-macam jenis surat khabar baca. Quran baca tak? Kalau baca, alhamdulillah. Kalau boleh kita tambahkan lagi, bukan setakat membaca, memahami isi kandungannya. Tuan-tuan kalau pakai yang Quran daripada terjemahan daripada Saudi tu bagus.
dia ada tajuk-tajuk. Itu senang kita baca kan. Tak dapat banyak pun dapat satu tajuk satu hari jadilah tuan-tuan sekalian. Tengok surah Baqarah awal 5 ayat yang pertama. Itu cerita tentang apa? Sifat orang mukmin. Baca tu sifat. Ada tak sifat tu kat kita? Kalau ada, alhamdulillah, pertingkatkan. Kalau tak ada, usahakan supaya kita dapat memenuhinya. Nanti tengok ayat seterusnya berapa, 3-4 ayat cerita pasal orang munafik pula tuan-tuan sekalian. Pastikan sifat-sifat itu tidak ada dalam diri kita. Lepas tu tengok lagi, ada beberapa belas ayat berkaitan dengan ayat tentang orang kafir. Tadi kafir dulu, kemudian baru munafik tuan-tuan sekalian. Kita hindarkan semua benda tu. Kita dapat menghindarkannya dengan kita memahami tadi. Jadi sebab tu orang yang membaca Al-Quran, dia mengharapkan pahala yang berlipat kali ganda, yang tidak ada siapa boleh bagi kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sembayang begitu juga tuan-tuan sekalian. Sebab tu di bulan Ramadan ada banyak sembayang-sembayang yang kadang-kadang tak ada di bulan lain, kita tak mampu buat. Bulan Ramadan mampu. Tarawih 20 rakaat mampu tuan-tuan sekalian. Ramai tuan sekalian kan? Ramai tuan sekalian. Saya malam pertama hari tu ada satu section dekat Shah Alam. Saya kuliah, lepas kuliah, jadi saya menghadap depan lah kan dah azan. Orang sebelah gitu, Ustaz penuh macam sembahyang Jumaat. Alhamdulillah. Sampai 8 rakaat, tinggal 3 soft tu sekalian. Lepas tu witir, tinggal 1 soft setengah. Tak apa siapa yang tak mau witir ni tu sekalian. Siapa tak mau witir? Saya tak faham orang Melayu ni, dia tak mau witir. Witir lah tu sekalian. Bulan Ramadan je, bulan lain dah lah tak witir. Bulan Ramadan pun tak mau witir, pasal apa? Alasan, malam nanti nak qiyamul lail. Witir bukan penghalang kepada qiyamul lail tu sekalian. Kita kadang-kadang bukan qiyamul lail pun, qiyamul lain. Balik tu pergi kedai mamak, tengok bola tu sekalian sampai ke subuh. Jadi witirlah sekali. Sebab di bulan Ramadan keutamaannya kita lakukan selepas tarawih secara berjemaah. Buat sama-sama tu sekalian. Bila kita buat secara berjemaah, pahalanya insya-Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah habis dah 8 dengan 3 je tu sekalian. Cabut lari dia. Itu yang 8, yang 20 dah okey, tinggal 3 lari dia tu sekalian. Habiskanlah. Sama-sama, jangan tinggalkan imam dengan Bilal saja tu sekalian. Ada satu tempat semalam dia kata, Ustaz, kita tak boleh buat 20. Kalau 20 tinggal imam dengan Bilal je, yang lain habis. Tengoklah. Ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah mengikut kemampuan kamu. Ikutlah, mampu tuan 8 buat 8, mampu 20 buat 20. Jangan tak buat langsung dah tu sekalian. Jangan bising, ada suruh 20. Kadang yang nyuruh pun tak sembahyang tak tidak tu sekalian. Sembahyang tarawih kat mana pun tak tahu. Aku kalau orang yang nyuruh tu jadi imam, okey, aku okey. Satu tempat semalam, okey Ustaz, kalau dia datang dia jadi imam, kita jadi makmum. 20 pun tak apa. Tapi dia nyuruh dia pun tak tahu kat mana tu sekalian. Baik, yang ketiga, pembaca Al-Quran mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Sabda Nabi SAW diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Aku mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran kerana ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat, yakni pembela kepada tuannya, iaitu orang-orang yang membaca, mempelajari Al-Quran dan mentaati dan melaksanakannya. Jadi kalau tuan-tuan baca hadis tu, walaupun disebut Iqra' saja cuma baca, tapi makna situ bukan setakat baca, tapi baca, hayati dan amalkan. Barulah dia akan dapat syafaat di dalam di alam akhirat nanti. Sebab nanti di akhirat tu sekalian, bila timbang tu kita tak tahu lagi ni mana lebih banyak. Nampak kadang-kadang macam banyak baik tu sekalian, buat baik banyak, tapi kita tak tahu kadang-kadang ada perbuatan baik kita tidak diikuti dengan keikhlasan. Jadi walaupun banyak baiknya tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Timbang-timbang sama tu sekalian. Masa itulah kita nak cari-cari tu siapa yang boleh bagi syafaat untuk kita. Cari Nabi untuk bagi syafaat, cari Quran untuk bagi syafaat. Tapi Quran nak bagi syafaat macam mana? Dia kata nak syafaat macam mana? Aku pun tak kenal kau siapa? Dulu kat dunia tak pernah nampak kau baca aku tu dah. Bila susah baru cari aku jangan main-main tu sekalian. Itu sebab kebaikan ni walaupun kecil jangan dianggap kecil tu sekalian. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ittaqun nar walau bisyaqi tamrah. Takutilah kamu akan api neraka walaupun sekadar kamu sedekah separuh biji tamar. Separuh biji tamar apa barang lah tu sedekah separuh biji tamar dah makan separuh bagi ke orang. Tapi oleh kerana nak cerita tu sekalian, nanti di akhirat ketika mana kita punya timbangan itu begitu sama, kita akan cari tu sekalian walaupun sedikit pahala untuk melebihkan kebaikan kita tu tadi. Jadi perbanyakkan tu sekalian baca Quran. Sebab Quran ini kita baca terus dapat 1 huruf 10, 1 huruf 10, 1 huruf 10. Bukan susah tu sekalian. Kalau tak mampu sangat 1 huruf dah lah tak. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, sadaqallahul azim. 10 dah tu sekalian.
Nanti lepas sembahyang sekali lagi nun sadaqallahu lazim 5 kali 50 dah tuan-tuan sekalian. Itu kira cikai sangatlah tuan-tuan sekalian kan, dah tak mampu sangat nak macam mana kan. Daripada tak baca langsung kan. Tapi macam tak ikhlas je. Malaikat tengok budak ni syurga Firdaus bukan main doa lepas tarawih tu, tapi nun aja bagi petang siang malam tu dia. Tak aci. Jadi kita kena buat sebaik mungkin. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqdumuhu surat al-Baqarah wa Ali Imran tuhajani an sahibihima. Saya mendengar baginda Rasulullah bersabda, pada hari kiamat nanti didatangkan Al-Quran dan orang yang mempraktikkannya di dunia. Didahului dengan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, akan membela dan mempertahankan orang yang mentaatinya segala perintah yang terkandung di dalamnya. Didatangkan dulu surah Baqarah dan Ali Imran. Kenapa? Kerana banyak hukum-hukum berkaitan ibadah, hukum-hukum syariah ada dalam dua surah tersebut. Jadi dia akan mempertahankan kita. Di soal pasal sembahyang, maka dia akan jawab kalau kita sembahyang. Dia sembahyang dulu kat dunia. Kalau dia taat dengan suami, kalau perempuan, dia akan pertahankan. Sebab tu sekalian, baca Quran banyak-banyak. Jangan baca Quran saja. Yang keempat, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya merupakan sebaik-baik manusia. Sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di kalangan kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Hari ini kita suruh anak-anak kita pergi masuk sekolah tahfiz tu tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Belajar Quran iaitu pelajaran yang terbaik tuan-tuan sekalian. Muzik nanti dulu. Tapi kalau muzik bayar mahal, bayar tuan-tuan sekalian. Tapi belajar tahfiz yuran pun tak bayar. Tapi tak apalah sekadar macam mana kan. Kadang orang kita gitu, mentaliti orang kita lah, Quran ustaz takkan nak bayar. Belajar agama pun kena bayar. Free dah lah. Itu yang banyak sekolah tahfiz kadang ada tutup tu sekalian pasal mak bapak tak mau bayar yuran. Betul tu sekalian. Aku ada sekolah tahfiz, aku tahulah. Kau bayar 60% tu kira bagus dah tu sekalian. Itu pun ramai orang tolong kira tau. Ustaz, murid berapa ramai? 200 kali 350 sebulan. 70,000 Ustaz. Itu kira atas kertas tu sekalian. Cuba datang kau tengok tu. Kadang-kadang beras pun habis. Sebab tu bawa tabung nanti jangan lupa tu sekalian. Bagi banyak-banyak bagi ni. Betul. Tu sekalian. Kita kadang-kadang puasa ni kan. Kita banyak kadang-kadang tersilap tau dalam beramal kan. Jadi nak perbetulkan ni tu sekalian. Tuan-tuan kadang bulan Ramadan bukan bulan ibadah, jadi bulan juadah tu sekalian. Tengok kan tepi jalan. Ada nampak tak? Marilah kita meriahkan Ramadan dengan bertarawih. Ada jumpa tak banner tu sekalian? Tak ada. Elak poci. Tak ada. Meriahkan Ramadan dengan qiyamul lail, tak ada. Yang ada, datanglah ke hotel kami, buffet Ramadan, RM38 untuk dewasa, kanak-kanak RM10. OKU dan warga emas separuh harga. Bawa apa? Buffet, steamboat dan barbecue. Tak jumpa tu sekalian bina ajak orang tarawih, bina ajak orang bertadarus, tak ada. Kita lebih kepada tu, juadah je tu sekalian. Pergi dekat bazar Ramadan tu tengok. Hari pertama pukul 6 air habis dah tu sekalian. Iya, ada kawan saya meniaga air dekat Seksyen 7, dia cerita, Ustaz pukul 6 sold out, tinggal balang. Dahsyat. Ni orang meniaga. Kalau ada orang meniaga sini tu sekalian, kita meniaga yang penting nombor satu nak berkat rezeki kita. Jangan cuma nak banyak. Banyak kalau tak berkat, itu yang asyik tak cukup tu. Jadi kalau tuan-tuan niaga, contoh tuan-tuan niaga apa? Niaga kuih kan. Uli tepung, satu hari berapa? Katalah 10 kilo. 10 kilo tu jangan terus 10 kilo aku nak buat kuih jual. Jangan. 10 kilo, ni 1 kilo aku nak sedekah, 9 kilo jual. Macam tu. Boleh dapat pahala. Ini 10 kilo nak jual, tiba-tiba hujan lebat, hantar kat surau tu sekalian. Itu tak dapat pahala, rugi. Kalau dah kita memang 1 kilo tadi niat sedekah, yang lain tak habis kita sedekahkan dapat pahala. Pasal kita memang niatnya begitu tu sekalian. Ini tak mau bagi. Ada satu surau tu sekalian, sebelah dia bazar Ramadan. Kalau kita buka puasa kat situ, kalau hari biasa panas terik, alah, kuih pun kena beli tu sekalian. Tapi kalau hujan berlambak, tu aku cakap dah pengurusi, elok kau doa tiap-tiap hari hujan kat sini. Sini je lah tempat lain tak payah. Tempat bazar Ramadan je hujan. Biar dirasakan dia ya. Pasal tak ada niat nak bersedekah langsung, niatnya nak untung saja tu sekalian. Ya. Jadi orang meniaga kena ingat macam tu sekalian. Jangan nak cari duit untuk keduniaan dia semata-mata, tapi kena ingat juga bahawa apa yang kita berikan pada orang berbuka puasa tu pahalanya lebih banyak. Ya.
Satu lagi kita orang Melayu ni tuan-tuan sekalian moreh tak habis-habis tu sekalian. Sampai mana-mana jabatan pun ini peruntukan moreh. Siapa ngajar peruntukan moreh tu sekalian? Tak jumpa pun hadis peruntukan moreh. Peruntukan buka puasa lah. Nabi kata barang siapa yang memberi makan orang berbuka puasa, dia dapat pahala macam orang yang berpuasa tersebut. Jadi tuan-tuan nak ajak kawan buka puasa, tengok. Kalau tengok kat pejabat chatting je, jangan bagi tuan-tuan sekalian rugi. Chatting tak tahu apa, silap-silap fitnah orang tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan bagi dia buka puasa, pahala sikit tuan-tuan sekalian. Nak pahala banyak, cari sekolah tahfiz tuan-tuan sekalian. Iya, budak-budak tu 4:30 pagi bangun sahur, lepas sahur baca Quran, qiyamul lail kejap, baca Quran lagi sampai ke malam tuan sekalian. Tahu berapa juzuk tak tahu tu. Satu huruf 10 kali ganda. Tuan-tuan kali lah berapa banyak? Banyak, juta-juta lemon tuan-tuan sekalian pahala kita. Ya, jadi tahfiz pun banyak lagi ruang kosong tuan-tuan bagi nanti 700 je satu hari tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan pergi dekat di hotel berapa orang tuan-tuan sekalian, dah berapa ribu dah. Kita 200 orang makan RM700 saja tuan-tuan sekalian. Jimat betul lah. Macam yang penting pahalanya banyak tuan-tuan sekalian. Jadi nak belanja orang, tengok siapa yang nak dibelanja. Tengok pula isap rokok kuat, jangan belanja tuan-tuan sekalian, rugi. Tuan-tuan faham tak tarikh puasa? Tarikh puasa tu menahan diri daripada makan dan minum, dan daripada bersetubuh dengan isteri di siang hari bermula daripada terbit fajar sehingga tenggelam matahari, dimulai dengan niat, serta meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Tu yang ujung tu, perkara yang dilarang bukan setakat siang saja, malam sekali tuan-tuan sekalian. Ini siang dia tahan tak isap rokok, malam dia double tuan-tuan sekalian. Ini masalah orang isap rokok tak boleh berhenti ke tuan-tuan sekalian? Berhentilah, apalah nak makasap itu tuan-tuan sekalian. Tak faham lah kau isap rokok Dah tu dibakar duit, orang minta sedekah susah nak bagi. Ya, tuan-tuan bayang satu kotak RM14 kali 30 hari RM420 kali 12 bulan RM5,040 tuan-tuan sekalian. Aku dah kira dah. Tuan-tuan tak payah kira, aku dah kira dah. Itu kalau sekotak satu hari, kalau sehari 2 kotak RM10,080 dah dapat paket haji tau tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba mati tak pergi haji, korban tak buat, umrah tak pergi. Malaikat tanya esok, haji tak? Tak ada. Umrah tak ada. Korban tiap-tiap tahun tak ada juga. Asal tak ada, duit tak ada. Isap rokok tak? Cuba kau kira bila kau isap rokok daripada balik sampai mati. Berapa tu sekalian? Men. Boleh Yalah insya-Allah pasal tak isap. Boleh cakap. Jangan isap tu apa. Celaka betul Ustaz ni tu dia. Ya tu sekalian, aku khutbah dekat satu masjid. Aku tolong kirakan itu tu sekalian. Dia kat belakang bunyi. Memanglah tak ada. Kalau dengar aku balik tongkat je. Dekat belakang tu dia boleh bisik-bisik. Budak saya dekat belakang pasal pegang tabung duduk belakang. Balik dia cerita, Ustaz, pakcik tu bising kat belakang. Apa pasal? Ustaz ni semua tak boleh, semua tak boleh. Bukan semua tak boleh, hisap rokok je tak boleh tuan-tuan sekalian. Benda lain boleh hisap, rokok je tak boleh hisap tuan-tuan sekalian. Itu tak boleh. Satu je, bukan banyak tuan-tuan sekalian. Esok korban bising. Mam, korban berapa satu bagian sini? 500. 500 mahalnya. Memanglah tuan-tuan sekalian mahal. Tuan-tuan kat sini pun tengok, aku tengok Mercedes, BMW, Peugeot lagi apa. Semua kereta kenderaan dunia nak mahal-mahal. Tiba-tiba kenderaan akhirat nak murah. Nyesal nanti tuan-tuan sekalian tau. Jangan main-main. Biar mahal yang akhirat punya. Ustaz, saya nak kalau boleh carikan saya lembu yang satu bahagian RM1,000. Macam tu. Betul. Nampak dapat naik Jaguar esok ke akhirat tuan-tuan sekalian. Lalu Siratal Mustaqim laju. Siapa tu? Section 8 lah tu dia. Satu bahagian RM1,000 sekalian. Ini terkedek-kedek mana section 8. Apa barang section 8 ni, kereta dulu kat dunia bukan memang mahal. Tiba-tiba korban ke akhirat kenderaan dia low class. Tak mau. Biar tuan-tuan sekalian, first class kat dunia, first class kat akhirat. Macam tu. Yang kat dunia jangan buang. Kalau tak nak bagi kat saya tuan-tuan sekalian macam tu. Tapi yang akhirat kita cari juga tuan-tuan sekalian. Sebab yang situ kekal abadi tu. Yang kat dunia sementara je. Tuan-tuan beli kat dunia ni Mercedes, BMW apa semua mahal, rosak. Kat sana tak rosak tuan-tuan sekalian. Yang kat akhirat takkan rosak kenderaan tu tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan nak round lah seluruh syurga tuan-tuan sekalian sampai habis semua. Tak mungkin habis tuan-tuan sekalian sebab dia besar. Tuan-tuan pusinglah seluruh syurga tu dengan kereta kenderaan kita di akhirat itu tidak akan rosak kenderaan kita tuan-tuan sekalian. Sini lambat lambat servis, jam tuan-tuan sekalian. Jangan main-main. Plak pun tak payah ganti kat sana. Sini je kena ganti plak. Ganti piston, grembal, macam-macam tuan-tuan sekalian. Sana tak payah. Jadi siapkan untuk yang sana tu dengan persiapan yang rapi, yang mahal-mahal tuan-tuan sekalian. Supaya nanti tak menyesal. Nanti kat sana tuan-tuan naik kereta pula gedek. Malam lah korban buat lagi RM400 tuan-tuan sekalian.
Jadi lambat. Tengok kawan, lajunya kawan tu apa hal? Rupa dia kat dunia dulu korban, memang beli yang besar-besar tu sekalian. Ini pilih Ustaz yang murah mana? Murah, naik kereta tak nak murah pula. Saya kalau boleh nak kereta macam Syadung punya lah Ustaz. Apa? Jaguar. Oh gitu kan. Kita tak ada. Saya lah dapat naik kancil udahlah sampai kiamat tu. Ada? Tak ada tu sekalian. Kita kenderaan dunia pun nak bagus. Jadi kenderaan akhirat pun kita nak usahakan yang bagus-bagus sekalian. Jadi nak yang bagus, banyakkan sedekah bulan Ramadan ni. Afdalus sedekah, sedekah tu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah, sedekah di bulan Ramadan. Kalau tuan-tuan biasa pergi Jumaat cuma RM1, bulan Ramadan RM10 sekali masuk tu sekalian. Tapi aku dah kempen dah, RM10 lah, jangan RM1 tu sekalian. Tu sebab saya kalau orang sedekah, saya suka sedekah pakai cek tu sekalian. Sebab tak ada orang tulis cek RM1. Sebab dia pun bank dah claim dekat dia 50% satu keping tu sekalian, takkan bagi RM1 kan. Nanti kalau siapa nak bagi tu semua tulis cek lah tu sekalian. Senang supaya banyak. Kemudian daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat darjat kedudukan beberapa kaum dengan kitab Al-Quran ini dan juga akan merendahkan kaum yang lain. Ada orang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan Quran sebab dia membaca Quran, dia memahami dan mengamalkan Al-Quran. Ada orang yang direndahkan oleh Allah Ta'ala dengan Quran sebab apa? Dia tak mau baca Quran, baca pun tak mau amal. Banyak tuan-tuan dia punya alasan dia. Alasan macam-macam. Nak cerita, tahu saya ni cerita pasal nak pindah Akta Mahkamah Syariah, Kanun Jenayah Syariah, Akta 355. Tengoklah tu sekalian. Hari itu katanya penggal ni tak sempat, penggal depan bulan 5 bulan 6. Tengok semalam tak baca pun tu sekalian. Inilah bapak-bapak munafik ni tu sekalian, menipu. Tetap percaya dengan puak-puak ni tu sekalian. Menipu dulu kini dan selama-lamanya. Tak adanya dia ikhlas. Dia ikhlas betul, ikhlas menipu tu sekalian. Tu puak-puak tu. Tipu apa? Baca pun tak boleh, bagi baca. Lepas tu lulus tak lulus nanti dulu bagi baca dulu. Dia baca pun tak bagi tu sekalian. Punya haprak punya orang duduk dalam parlimen lah tu sekalian. Baca pun tak boleh. Kita kena utamakan agenda kerajaan. Kau agenda kerajaan mana? Kerajaan dunia tu, kerajaan langit punya tu sekalian tak mau bacakan pasal apa? Bagilah, bukan sempurna pun. Nak perbaiki aja tu sekalian. Tu pun tak boleh. Nak pindah sikit daripada orang minum arak berzina cuma sebat 6 kali, tambah tu sekalian. Berzina sebat 100 kali, minum arak sebat 80 kali. Maksimal 80 tu, minimum 40 tu sekalian. Nabi dengan Abu Bakar sebat 40, Umar sebat 80 tu sekalian orang minum arak. Itu je. Bukan nak sembelih orang pun. Tak bagi tu sekalian pindah. Tapi akta yang orang putih punya tu sekalian, itu laju je dah. Bapak, mak sebat anak dengan rotan. Nak diaktakan tu sekalian supaya mak bapak boleh masuk penjara sebab rotan anak. Bodoh je orang tu sekalian. Kecil-kecil tu mati, besar-besar nyusahkan orang. Matilah kecil-kecil lu tu sekalian. Ini tu sekalian, kalau tak reti jadi orang, jangan jadi pemimpin. Jadi pemimpin dia kena cari bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah orang. Cara Islam, bukan cara orang putih. Ini pantang ada undang-undang orang putih, cepat je tu sekalian. Bila undang-undang kita, Islam tak mau laksana dia. Macam-macam lah, tak sesuai lah. Itulah ini. Macam, banyak sangat lah tu kasongeh. Engkau dia duduk kat bumi Allah tau, jangan main-main. Allah Ta'ala dah sound tau tu sekalian dalam satu hadis qudsi kan. Kalau kamu tak syukur dengan nikmat-nikmatku, tak sabar dengan cobaanku, kemudian tak mau taat dengan perintah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala kata apa? Pergi cari bumi lain untuk kamu tinggal, cari Tuhan lain. Kita pandai bukan sini. Siapa yang tak mau ikut peraturan sudah keluar daripada bumi Malaysia. Apa? Bumi Malaysia bapak kau punya? Kurang ajar tu sekalian. Bila tak ikut peraturan dia suruh keluar daripada tanah air. Tapi bila dia tak ikut perintah Allah Ta'ala, tak mau pula keluar daripada bumi. Pergilah cari kapal angkasa sana duduk dekat apa kat atas tu sekalian? ISS yang Syekh Muzaffar pergi dulu. Pergilah. Tapi itu pun Allah Ta'ala punya tu sekalian. Mana nak cari bumi? Tak jumpa lah. Semua Tuhan punya. Jangan action lah. Pindah sikit pun tak boleh tu sekalian. Tuan-tuan sini kalau ada yang kawan dengan menteri, bagi tahu. Datuk Menteri, Datuk sok kena soalan banyak kat akhirat. Kita nak tolong je ni, bagi kurang soalan. Bagilah laluan. Baca je. Soal nak lulus tak lulus nanti telah dibincang, dibahas secara lumat. Itu terpulang nak buat keputusan macam mana. Ini baca tak boleh tu sekalian. Dahsyat Malaysia ni tu sekalian. Allah Ta'ala pun Nabi Ibrahim tanya tu sekalian. Kan Nabi Ibrahim tanya, wahai Tuhan, betul ke kau boleh hidupkan orang mati? Allah Ta'ala tanya Ibrahim, kau macam tak yakin, tak percaya je, tak yakin je.
Bukan tak yakin, nak tambah keyakinan. Macam tu boleh. Tuhan pun boleh ditanya, tuan-tuan sekalian. Ini manusia dah parlimen tanya pun tak boleh, baca pun tak boleh. Apalah sekalian. Nanti kalau saya jadi speaker parlimen, insya-Allah saya akan permudahkan urusan-urusannya. Speaker, tapi saya speaker tak maulah tu sekalian. Speaker apa barang cuma duduk dalam dewan aja. Aku nak jadi menteri tu sekalian. Menteri ke Perdana Menteri. Boleh tu sekalian. Boleh lah, entah apa-apa boleh jadi menteri. Menteri bongok goreng pisang goreng, nasi goreng. Nasi goreng saya tak ada GST. Itu masuk dalam di internet Allah. Tak ada benda ke tu sekalian. Jadi menteri duduk parlimen itu tu sekalian. Dia punya kerja apa tu sekalian? Dia kan wakil rakyat. Wakil rakyat tu bawa suara rakyat ke parlimen tu sekalian. Macam tu. Bukannya suara dia. Ni suara dia je tu sekalian, nak halalkan juga GST tu. Apa nasi goreng pun dia lah. Tak tahulah, beras betul lah tak ada GST. Timun tak GST tu sekalian. Mungkin dia tanam sendirilah kot, petik belakang rumah. Bawang dia tanam sendiri, boleh jadilah tu sekalian. Tapi janganlah tunjukkan kebodohan tu kat orang. Orang dah tahu dah kau tu bodoh. Jangan tunjuk-tunjuk lagi bodoh tu. Sudah, cukup dah berapa kes tu sekalian, orang dah nampak dah. Ini ditunjuk ya. Baik, yang keenam, kelebihan mereka yang membaca Al-Quran diumpamakan seperti buah yang baunya harum, lagi enak rasanya. Itulah kenikmatan yang besar yang dapat dirasai oleh mereka yang selalu mendampingi Al-Quran dan mendekatkan diri kepada Allah melalui kalamnya yang penuh dengan hikmah dan keberkatan. Nabi SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Musa al-Ash'ari, perumpamaan orang yang beriman yang membaca Al-Quran seperti uturjah, yakni buah limau, baunya sedap dan rasanya yang sedap. Bandingan orang yang beriman yang tidak membaca Quran seperti buah tamar yang tidak mempunyai bau tetapi rasanya sedap. Bandingan orang munafik membaca Al-Quran seperti raihanah, baunya wangi tetapi rasanya pahit. Dan bandingan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seumpama hanzalah, bau dan rasanya adalah pahit. Jadi orang yang membaca Quran, orang mukmin yang membaca Quran macam buah limau, baunya harum, rasanya manis. Orang mukmin yang tidak baca Quran masih bagus lagi itu sekalian, sebab namanya mukmin ya, walaupun dia tak baca Quran okeylah ya. Seperti buah tamar, sedap rasanya cuma bau tarak ya. Orang munafik baca Quran itu seperti buah raihanah. Aku pun tak tahu buah raihanah ni apa tu sekalian. Baunya wangi tapi rasanya pahit. Buah apa Kau pernah jumpa? Tak pernah jumpa ya? Tak tahulah buah apa. Tapi itulah keadaannya. Dan bandingan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, dalam munafik tak baca Quran pula tuan-tuan sekalian, seperti buah hanzalah, bau dan rasanya adalah pahit. Sabda Rasulullah SAW lagi, yuqalu li sahibil Quran iqra'u wartaqi warattil kama kuntu turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan hari kiamat kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah serta bacalah dengan perlahan sebagaimana kamu membaca di atas muka bumi dahulu. Sesungguhnya kedudukan kamu adalah terletak di akhir ayat yang kamu baca. Yang ketujuh, dibolehkan berhasad dengki kepada orang yang diberi ilmu dan kepandaian tentang Al-Quran dengan cita-cita untuk menjadi seperti orang tersebut. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, la hasada illa fisnataini, rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Tiada hasad dengki kecuali dua perkara. Mana hasad semua haram. Siapa buat hasad haram jadah tu sekalian. Kecuali dua keadaan saja yang dibenarkan. Apa dia? Yang pertama iaitu seorang yang diberi Al-Quran oleh Allah maka dia beramal dengannya sepanjang hari dan malam. Kita tengok baguslah syahdu tu ya. Hafal Quran, baca Quran, amalnya pun banyak, kebaikannya. Daripada pagi sampai malam tak ada buat maksiat. Aku pun nak belajar lagi lah, nak jadi macam dia. Makna kita berasat dalam konteks kita nak jadi macam dia, nak baca Quran. Kita sini orang Semenanjung tuan-tuan baca Quran dah bagus, tapi ramai tak mau baca. Tuan-tuan bayang orang dekat Sabah Sarawak teruk tuan-tuan sekalian. Aku pun balik dari Sabah tu sekalian. Sian orang Sabah tu sekalian. Saya bagi tahu tentang apa nama ni, kita buat sikit tazkirah tentang sambutan Ramadan tu sekalian ya. Tercerita tadarus. Habis kuliah duduk belakang sambil minum, ketua kampung tanya, "Ustaz, kami mau tadarus macam mana Ustaz?" "Oh, tadarus kita ambil Quran baca, duduk 10 orang ke 5 orang ke ikutlah." "Iyalah, kami mau baca macam mana, kami tak boleh baca Quran." "Tak boleh baca Quran? Kalau gitu baca Iqra' lah." "Iqra' pun kami tak tahu huruf Ustaz," kata dia. Ketua kampung tu tak erti tu sekalian.
Saya betul Ustaz, saya kata saya ni nampak saja Islam, tapi saya tak tahu dah. Baca Quran pun saya tak tahu. Nak harap tu dia kata orang pejabat agama tu. Dia cakap bukan aku tau. Nanti tuan-tuan report pula dia orang. Orang sini ni pun ada juga yang kaki report tuan-tuan sekalian. Ini ketua kampung tu cerita. Kita di Sabah ini Ustaz kata dia, kalau pejabat agama itu buat kerja, sudah ramai orang masuk Islam. Tapi hari ini ramai orang Islam keluar Islam masuk Kristian. Sebab apa? Sebab tidak diajar. Kalau harap orang pejabat agama itu dia tu, kalau datang tunggu ada wakil rakyat datang baru dia datang duduk belakang. Tu nampak YB datang dia duduk belakang. Tu pengampu tu sekalian. Kalau tak ada lah, dia kata kita panggil pun dia tak datang. Tapi ustaz datang sini dia komen. Aku datang beri komennya tu sekalian. Buat program semak solat. Orang pejabat agama telefon ketua kampung. Datuk KK, kita panggil Datuk KK lah ketua kampung. Datuk KK, ini saya dengar ada orang Semenanjung datang buat program agama di kampung Datuk. Apa pasal tidak jumpa kami dulu? Nak kena jumpa dia dulu tu sekalian. Yalah sahabat tu bapak dia punya kan, nak kena jumpa dia dulu. Tapi Datuk KK itu bagus. Bikin apa jumpa kamu? Dia datangkan kampung saya. Dia jumpa saya sudah seperti jumpa kamu. Gitu aja tu sekalian. Muncul ketua kampung bagus. Ketua kampung tu bagus dia kata, Ustaz relax dia kata. Semua saya jawab kata dia. Memang dia cerita tu sekalian. Tu dah pergi dekat Ranau tu kan, kadang-kadang dusun tu yang comel-comel macam amoy tu sekalian kan. Kadang-kadang dusun kan macam amoy kan. Lawa tu sekalian, putih. Cuba tengok tu jual-jual pisang kat tepi jalan tu ya. Dulu kawan-kawan kita cerita tu, saya kebanyakan mereka dah masuk Islam. Sekarang banyak yang keluar balik daripada Islam tu sekalian. Itu sebab tuan-tuan mana-mana yang pencen tak ada buat kerja apa sini, pergi sana lah tu sekalian. Ambil tu amoy-amoy kadang-kadang dusun tu sekalian. Tak apa, saya buatkan tempat nanti insya-Allah. Kita sekarang tengah buat kita punya markas sekalian, kita punya madrasah tahfiz di kampung Tinagian Besar, Lahad Datu. Ujung masuk Felda Sahabat terus sampai ujung. Betul-betul tu sekalian dekat tepi laut. Tengok sana dah nampak Filipina tu sekalian. Tempat orang Sulu mendarat baru ni tu sekalian. Tak ada apa-apa lah, takut apa tu sekalian, dah tak datang dah orang Sulu tu. Dah tepi tu sekalian jadikan maskar semua tu sekalian, tak datang dah. Kampung paling selamat situlah tu sekalian. Duduk itu selamat. Pergi kedai kopi penuh dengan askar je tu sekalian. Askar pun tak ada kerja apa dah tu sekalian. Dia duduk situ lepak kedai kopi kan, dia keluar kawan dia pula masuk. Selamat alhamdulillah. Tapi tu sekarang masyarakatnya kesian tu sekalian. Sampai bila kita tak apalah kalau gitu nanti kami hantar 2 orang. Ni esok pagi kita hantar 2 orang tu sekalian pergi ke Sabah. Jadi imam dan juga buat kelas Quran. Orang lelaki buat kelas Quran bersama dengan ustaz. Ustaz ya, nanti kalau bikin kelas Quran dipisahkan lelaki dengan perempuan. Mesti saya kata, kenapa? Kami malu. Sudah jadi bapak tak bisa baca Quran. Rupanya itu. Ingatkan tadi dia takut, kita takut bercampur lelaki perempuan, bukan tu rupanya. Dia pun tahu, kita pun tahu kan. Memanglah orang ngaji ni laki-laki lah, perempuan-perempuan. Rupanya dia kata nanti takut orang perempuan tahu dia tak erti baca Quran. Jadi saya kata tak apa, nanti kita buat lepas tarawih itu untuk muslimin. Semua baca Quran. Kita hantar 2 orang ni ustaz. Kita carikan duit, taja dia tu sekalian pergi. Kemudian muslimat esok pagi lepas kuliah, lepas sembahyang duha sama-sama dengan ustaz, kemudian belajar Iqra. Tak apa, saya kata belajar Iqra pun dapat pahala. Sebab kata Rasulullah, orang baca Quran ni kalau dia baca lancar dapat 1 pahala. Orang baca yang dalam keadaan tak lancar kemudian dia belajar dapat 2 pahala. 1 pahala dia baca, yang 2 pahala dia belajar. Jangan bila salah dibetulkan merajuk tu sekalian. Ni ada orang tadarus, tak betul tu pak cik. Saya tak betul jadi tadi tu dia. Sudah balik dia. Patut dibetulkan alhamdulillah tu sekalian, sebab kita boleh test kita punya bacaan bagus tak bagus, kita boleh perbetulkan. Sebab tu tujuan tadarus di bulan Ramadan tu, perbetulkan kita punya bacaan Quran. Jangan merajuk. Yalah, kadang-kadang dah tua ni dia memang gitulah tu sekalian. Kuat merajuk. Dia memang kan orang bila dia tua, dia perangai dia macam budak-budak balik tu sekalian. Dia merajuk budak macam tu sikit merajuk. Kalau bising merajuk tak datang. Orang tua macam tu juga sekalian. Memang dia putaran dia gitu kan. Muda, sederhana, dewasa, tua balik. Tua tu dia perangai. Kalau terlampau tua lagi macam budak-budak tu sekalian. Sampai kecing pun merata kan. Itu memang putaran manusia tu gitu sekalian. Jadi jangan doa minta panjang umur tu sekalian. Ini minta ya Allah panjangkan umur. Nak panjang umur, ya Allah panjangkan umur aku dalam keberkatan. Minta itu. Dalam keimanan, dalam ketakwaan, supaya Allah Taala pandu kita. Ini nak panjang umur. Panjang umur betul tapi nyanyuk tu sekalian. Tak mau. Ada orang doa nak minta kaya, ya Allah jadikan aku orang kaya. Tengok akhirnya bila kaya dia lupa tu sekalian. Masjid pun tak datang, derma tak mau tu sekalian. Infak fisabilillah tak mau. Nak wakaf pun bagi syarat tu sekalian. Orang Malaysia ni teruk bagi syarat wakaf, bagi syarat tu sekalian.
Orang wakaf mana ada syarat tu, sekadar bagi udahlah. Habis, ini bagi syarat. Sebab tu kat Malaysia ni tu lihat, tanah wakaf tak berapa banyak berbanding kat Indonesia. Indonesia ni kalau dibagi macam Pondok Gontor tu bayang tu ada berapa tu. Sekarang ada sampai yang baru ni dibuat di Siak. Siak ni di Pekanbaru kan. Itu dah yang Gontor yang ke-15 gitu tu sekalian. Itu orang datang jumpa Pak Kiai saya mau wakaf tanah. Nah, 10 ekar. Dah bagi, tak ada tanya-tanya lagi tu sekalian. Ini sini nak bagi, saya boleh bagi wakaf dengan Ustaz ya, tapi syarat tu Ustaz. Yang pertama anak saya jadi komiti ma'had. Saya pun tak kenal anak dia siapa tu sekalian. Tengok bapak boleh macam gitu nak letak anak jadi komiti. Lagi aku takut bapak isap rokok tu tahu. Dia jumpa saya isap rokok tu. Minta maaf Ustaz ya. Dia duduk gini ah. Dekat kedai makan tu duduk macam ni tu sekalian kat aku. Ustaz saya nak wakaf tanah. Ada dekat Kerayong tu. Saya tanya kat mana je. Ada dekat dengan ustaz punya tu selang 2 lot je ustaz kata dia. Sambil isap rokok gini. Ni duduk tu sekali depan ustaz. Aku sepak orang tu ni betul. Kira aku baik dia tu cakap lu. Boleh je tu. Itu dia minta anak dia jadi komiti tu sekalian. Aku pun ya betul lah tu ni. Tak apalah tu. Tak apa lalu aku dengar je. Lagi apa syarat? Yang kedua tak mau tukar nama. Ada wakaf tak tukar nama tu sekalian. Itu bagi pinjam namanya. Bukannya wakaf. Esok dia tarik balik macam mana? Ustaz jangan bimbang. Anak saya semua dah setuju dah. Okey. Yang ketiga tu ustaz nanti kalau buat dapat je terus buat bangunan tau. Yang tengah-tengah tu saya punya. Ustaz jangan buat bangunan. Yang itu saya nak bagi ustaz masjid. Harga 150,000 tu dia. Tak apalah. Aku balik aku biar je sekalian. Dia hantar wakil datang. Ustaz, buatlah surat ustaz. Terima je lah. Ustaz jangan bimbang. Dia kata orang tu kaya, dia duit banyak, anak-anak dia tak tuntut punya. Kata. Tak apalah, saya belum ada masa. Nanti saya buat. Aku biar dulu. Sebulan lepas tu datang lagi dia. Ustaz, haji tu tanya bila ustaz nak buat keputusan ni. Dia nak wakaf tu betul tu. Ustaz jangan susah hati lah kata dia. Terima je. Tu orang kaya tu ustaz. Nanti dibuatkan bangunan dan semua. Saya kata ginilah. Yang pertama aku nak tanya dia. Dia tu tak mau tukar nama tu. Anak-anak semua dah setuju. Cucu dia setuju tak? Cucu dia. Cucu yang dalam perut anak-anak dia tu, menantu-menantu dia dengan cucu yang tak tahu bila nak lahir tu. Dia setuju tak? Boleh confirm? Tu jangan macam main. Saya kata, kalau tak juga aku buat surat. Aku buat surat. Saya sedia menerima tanah wakaf tersebut tanpa sebarang syarat. Boleh? Tak bagi sekalian. Saya tak bagi. Lepas tu dia cerita dengan orang. Ustaz tu bodoh lah. Bagi tanah wakaf pun tak mau. Tak apalah. Biar engkau agak bodoh. Tapi aku tidak diperbodohkan dengan buat bodoh macam kau. Tak, pasal kita dah tengok banyak kes tu sekalian. Bila bapak dia mati, tu dekat Meru tu sampai surau tu sekalian, surau. Ini dah gazet dah tu sekalian belum? Kau jangan main-main. Datang ni, tapi ni bukanlah kan. Ini dulu pemaju kot. Kat sana tu ada surau. Tengok surau, sebelah ada rumah semidi naik, sini banglo naik. Dah mula dah sekalian. Bapak mati dah. Dia pun bincang-bincang adik-beradik. Kita ambil je lah tanah tu, kita gantilah tanah lain tu dia kan. Jumpa dengan pengurusi tu kita nak ambil tu tanah surau tu. Nak buat apa? Tu nampak situ tu bagus dia punya dari segi kan hartanah ni. Kita gantilah tempat lain. Tu tak payahlah itu kampung tu. Dia nak ganti tempat lain. Nak ganti kat kampung mana? Yang gunakan orang kampung tu. Takkan orang tu nak pergi sembahyang kat kampung lain pula. Sampai macam tu. Habis macam mana? Ini kan bapak kau dah wakaf. Yalah wakaf. Tengok dalam geran tak ada tulis wakaf pun. Ini nama bapak saya kata dia. Roboh surau tu seliannya. Memang buat pergi mahkamah pun kita kalah. Itu sebab kita tak mau. Saya berjaga betul kalau orang wakaf ni pertama mesti tukar nama. Tak mau tukar nama aku tak mau ambil. Lantaklah kau nak kata aku goblok ke bodoh, lantaklah kau situ. Sebelum aku dibodohkan nanti kemudian. Esok kita dah buat bangunan tu sekalian, masa tu dituntut. Mampus kita. Dahlah kita ambil duit wakaf daripada orang, tiba-tiba wakaf tu terkubur begitu saja. Kita tak mau tu sekalian. Jadi sini kalau tuan-tuan nak wakaf betul-betul. Jangan wakaf main-main tu sekalian. Ini dah bagi geran, esok lusa telefon ustaz boleh pulang balik tak geran tu. Apa barang lah punya orang tu sekalian. Ya, tamak. Dah bagi kat Allah Ta'ala ambil balik tu sekalian. Pada Tuhan dah bagi dia rezeki macam-macam. Yang tu jugalah dia sibuk tu sekalian. Itu bagi-bagilah. Kita cari lain. Banyak lagi tanah kat muka bumi ni. Yang dah bagi tu bagi. Itu tu kalau bagi berterusan tu pahala sampai hari kiamat. Baik, yang kedua, juga seorang yang diberi harta dan menafkahkannya sepanjang hari dan malam. Orang yang diberi harta oleh Allah Ta'ala lalu dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tu sekali kita tengok orang tu bagus, Pak Haji tu ya. Duit banyak, infak banyak. Tengok sekali tiap-tiap bulan tu pantang nampak ada bil elektrik kat luar tu tak bayar, dibayarnya.
Sebab tu tuan-tuan sekalian, nanti kalau ada bil elektrik jangan dibayar, jangan pakai duit surau, tampal kat luar, tulis itu belum dibayar. InsyaAllah ada orang bayar tuan-tuan sekalian. Masjid-masjid surau jangan pakai duit kutipan Jumaat tuan-tuan sekalian untuk bayar elektrik ni, air letak kat luar tu. Banyak lagi orang nak bayar kan. Soalnya ada orang kadang-kadang dah bayar ke belum nak tolong bayar tapi tak pernah nampak bil kan, bil masuk dalam. Jadi nak minta kan macam menunjuk pula tu. Ada orang ikhlas macam tu kan, dia tak mau nak nunjuk tu sekalian, kalau boleh dia nak bayar diam-diam je. Jadi mulai bulan ni tu kan bil-bil tu kat luar tu letak ada pakai magnet tu kan, letak tulis bawah belum dibayar. InsyaAllah berebut orang bayar tu sekalian. Orang tahu tu bayar macam surah Ar-Rahmah ni tu sekalian. Ya Allah, kuliah antara yang terbanyak lah tu sekalian. Ini lampu semua ni. Esok terang kubur kita tu sekalian. Tengok, okey. Tapi itulah, tengok tak pernah nampak bil, macam mana aku nak bayar kata dia. Takkan saja-saja pergi TNB bayar pula kan, orang tanya pula surau mana. Banyak surau, apa nombor akaunnya tak tahu kan. Ya, kalau boleh tuan-tuan letak kat sana tu kat luar. Ini pun satu benda yang bagus tu sekalian ya. Betul. Kalau ada terlebih lagi tu sekalian, saya punya bil pun banyak tak bayar lagi tu. Lupa saya nak bawa. Nanti saya WhatsApp je pada tuan-tuan ya. Ada bil-bil tu sekalian. Yalah, aku pun kadang-kadang bulan Ramadan ni nak cari tu nak bayar bil tu sekalian tu. Ada belas ribu lagi tu. Pasal mak bapak sebagai tak bayar yuran kan. Terpaksa lah. Tuan-tuan bagi banyak-banyak nanti tahu, jangan sikit-sikit. Jadi orang yang ada harta dan sedia menafkahkannya. InsyaAllah Allah Ta'ala ganti balik. Tuan-tuan jangan takut tau. Saya ada satu orang, sekarang pun saya dah malu nak minta dengan dia. Pasal dia banyak bagi tu sekalian. Dia bagi, saya minta bumbung, dia bagi 18 ribu. Saya bayar apa tu, adalah 2-3 kali tu dia bayar. Mula-mula dia datang tu sekalian, saya ngajar lama dekat Keramat tu. Orang kaya tapi tak nampak kaya tu sekalian. Pasal dia macam tu lah, tak nampak kaya tapi kaya tu sekalian. Dia pergi dengan kuliah, dia naik motor buruk je tu sekalian tau. 10 tahun aku ngajar dia. Dia relax je, lepas kuliah balik, tak pernah nak menyembang dengan kita tu sekalian. Yalah, orang kaya dia macam tu juga, tak berapa menyembang dia, balik. Jadi ada sekali tu kawan datang, Ustaz, saya nak bawa kawan ni, dia nak menyumbang sikit. Aku tengah menyumbang yang sikit, banyak pun aku terima. Datang dia bagi emas tu sekalian 2 kotak. 2 kotak tak banyak, 15 ribu je. Tak tahulah emas isteri dia ke kan. Dia tu, Ustaz, saya sekolah tahfiz lain saya dah bagi, ini giliran sekolah Ustaz. Makna tu sekalian banyak dia bagi. Ini giliran Ustaz punya tu. Pun tak cakap banyak. Ustaz, kalau ada apa-apa Ustaz telefon je ya. Dia telefon je tu sekalian. Tu balik beberapa hari, kawan yang bawa dia tu telefon lagi. Ustaz, kalau ada orang nak bagi akaun kat pejabat Ustaz tak? Bagi boleh lah, kalau bayar aku tak nak betul kan. Bagi okey. Tak apa Ustaz, esok ada orang datang pasang. Tentu sampai pasang. Pakcik tadi yang bagi duit tu datang bawa lori sendiri, dia pasang tu sekalian. Sembang tu, Ustaz, ini hajat anak saya tu yang ikut hari tu. Anak umur 7 tahun ikut. Itu hajat anak saya. Dia duduk hari tu dalam pejabat, balik dia bising lah Ustaz dalam kereta. Bising pasal apa pula? Dia kata, Baba perasan tak tadi duduk kat pejabat Ustaz? Panas kan? Kita sekejap je dah panas. Ustaz hari-hari panas tahu Baba. Baba balik, buka aircon bilik adik, pasang kat pejabat Ustaz. Sampai macam tu sekalian. Sebab anak tu selalu dia ikut bapak dia pergi mana kan. Sebab tu tuan-tuan nak pergi derma, bawa anak tu sekalian. Supaya anak tu mewarisi sifat kepemurahan tu sekalian. Kita nak ajar dia. Macam tuan-tuan bawa anak pergi sembahyang Jumaat kan. Tuan-tuan nak derma, jangan kita masukkan duit bagi anak kita. Ni masuk dalam tabung. Kita dapat 2 pahala. Satu, pahala kita sedekah. Yang kedua, pahala kita didik anak kita bersedekah. Esok bila kita mati, anak kita terus bersedekah, kita dapat pahala tuan-tuan sekalian. Kita ajar secara praktikal. Bukan secara mulut je bercakap tapi tak bagi kat anak tu, dia nak derma macam mana, dia tak ada duit. Ajar macam tu tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah. Lepas tu dengan Ustaz, saya nak pergi Kedah. Buat apa? Ada ustaz tu dia kena ribut, bumbung tercabut Ustaz nak belikan. 25 ribu. Banyaklah, ribu-ribu lah tu sekalian. Baru ni saya duduk dengan dia, Haji bagi-bagi macam ni tak ada rasa macam, yalah, kok perasaan lah kan. Nanti kurang ke apa. Tak ada Ustaz, dulu ya masa mula-mula dia tu. Masa mula-mula tu kadang-kadang bila bayar tu nampak. Tapi dah selalu ni Ustaz, tak adalah. Pasal saya bagi je saya dapat balik. Saya bagi je dapat balik. Ustaz tahu tak yang saya bagi Ustaz bumbung 18 ribu tu, saya dapat projek 1.8 juta Ustaz. Berapa kali ganda Allah Ta'ala bagi tu sekalian. Jadi tuan-tuan nak banyak nanti bagi tu sekalian. Tapi tuan-tuan jangan balik dulu tau. Saya ada nak promosi satu perkara yang sangat baik untuk tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bersedia, ini memang bagusnya. Ini projek dia sampai kiamat tu sekalian. MLM akhirat nama dia. Nanti kejap. Jangan kat kaki dulu.
Baik, seterusnya yang ke-8, mereka yang membaca Al-Quran diberkati Allah dan dipermudahkan rezekinya. Ini kerana rezeki seseorang bertambah dan dipermudahkan dengan segala kebaikan dan ketaatan yang dilakukannya. Jadi bila kita baca, kita faham apa yang disuruh, apa yang dilarang, kita amalkan. Bila kita amalkan, melakukan ketaatan, Allah Ta'ala sayang dengan kita. Allah Ta'ala tambah, gantikan pahala. Macam pakcik tadi, diganti je tu sekalian, digantinya. Sampai sekarang tak pernah bankrupt tu sekalian. Dapat apa nama ni, ada tu pokok tumbang ribut, terus di BKL telefon, Haji, tu tebang pokok, satu pokok 1,000 tu sekalian. Tu kalau pokok kecil, kalau pokok besar kali je tu sekalian. Pokok tu pun boleh jual pokok dapat duit lagi, kontrak tu sekalian. Berlipat kali ganda Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Yang ke-9, orang yang membaca satu huruf Al-Quran akan diberikan ganjaran satu kebajikan dengan 10 kali ganda pahala, walaupun hanya membaca satu huruf. Itu untungnya umat akhir zaman ni tuan-tuan sekalian. Nabi Allah Ta'ala banyak offer untuk umat akhir zaman ni tuan-tuan sekalian. Malulah orang bongsu, anak bongsu ni, dia bapa outstation pun tak payah minta tuan-tuan sekalian. Balik belikan jajan, belikan mainan kan. Kan dulu macam tu kan? Anak bongsu dia macam tu tuan-tuan sekalian. Saya maklumlah bongsu, walaupun daripada ibu yang pertama tuan-tuan sekalian. Ibu tu ada 4, ni yang pertama ni bongsu. Habis dah, pasal dah tua kan. Ni yang muda-muda belum bongsu lagi ya. Sayang dia anak bongsu tu sekalian. Balik belikan jajan. Macam itu kita tu sekalian. Kita tak ada minta apa, Allah Ta'ala offer macam-macam. Okey, baca Quran 10 kali ganda. Sembahyang berjemaah 27 kali ganda. Buat sunat di bulan Ramadan, pahalanya macam pahala fardu. Buat fardu di bulan Ramadan 70 kali ganda. Ni tuan-tuan sembahyang subuh tadi, kita sembahyang subuh dapat 27 kali berapa? Kali 70 tuan-tuan sekalian. Bayangkan 27 kali 70 ganjaran dia. Kali 27 lagi pula. Banyaknya tuan-tuan sekalian. 2 rakaat pahalanya menyamai 140 rakaat ni pagi ni. Tuan-tuan bayang, boleh buat 140 rakaat? Tarawih 8 aja tu. Ini 140 rakaat. Padahal tak larat, tapi Allah Ta'ala offer. Banyak. Ada pula Nabi kata, ada 5 perkara yang aku berikan kata dia kepada umat Muhammad, tidak pada umat yang terdahulu. Offer lagi tuan-tuan sekalian. Yang tu nanti insya-Allah ustaz-ustaz lain akan ceritalah. Cerita Ramadan dah banyak dah orang cerita tu sekalian kan. Nanti ada ustaz akan beritahu apa 5 perkara tu ya. Khas untuk orang yang beriman, umat Muhammad, tidak pada umat-umat yang terdahulu. Yang ke-10, diturunkan ketenangan, yakni sakinah kepada pembaca Al-Quran. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib, kana rajulun yaqra'u surat Al-Kahfi wa inda farasun marbutun bishatanaini fataghashathu sahabatun faja'alat tadnu wa ja'ala farasuhu yanfiru minha falamma asbaha atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu faqala tilka sakinah tanazzalat lil Quran. Ada seorang sedang membaca surah Al-Kahfi, di sampingnya ada kuda yang diikat dengan 2 utas tali. Tiba-tiba orang itu diselubungi awan sehingga kuda itu lari ketakutan apabila melihatnya. Pada pagi hari dia datang memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan peristiwa tersebut. Bagi dia bersabda, itulah sakinah, yakni ketenangan yang turun kerana bacaan Al-Quran. Jadi bacaan Al-Quran tadi turun ketenangan. Bila kita tengok tenang tuan-tuan sekalian, orang dalam keadaan susah hati, baca Quran tuan-tuan sekalian, insya-Allah ya. Sebab tu kita tu sekarang ni kita pergi banyak ladang-ladang kambing lembu sekarang ni pasang ayat Quran tuan-tuan sekalian. Saya pun pasang juga kat kandang kambing saya tu. Tenanglah tu sekalian, betul. Dulu bising, kalau malam melapor bising kan. Pasang Quran, malam tidur nyenyak tu sekalian. Quran. Kita nak tidurkan anak kan susah, baca Quran. Tuan-tuan pun nak tidur payah, baca Quran. InsyaAllah senang tidur. Kan? Baca Quran dengan kuliah kan senang tidur tu sekalian. Cuba kita kalau ada orang sakit payah nak tidur tu sekalian, bawa dengar khutbah. Khutbah banyak baca ayat Quran, tidur dia tu sekalian. Tu ketenangan. Tu janji daripada Allah Taala tu. Tuan-tuan nak tenang, banyakkan membaca Al-Quran. Mana tadi? Jadi ketenangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu akan mempermudahkan urusan kita dalam kehidupan kita. Jadi bila kita dah tenang, senang tentu sekalian urusan-urusan kita ya. Jadi itu sekalian, saya nak buat satu projek tentu sekalian ya, nak minta tuan-tuan untuk bersama-sama kita, iaitu projek mencari dana untuk mak tahfiz. Kalau berjaya ni insya-Allah kita akan buat di sekolah-sekolah tahfiz lain tentu sekalian. Dan sekarang ni Ustaz Yusri pun dah start buat ya. Projeknya apa tu sekalian, untuk cari dana pada masa depan. Yalah kita pun
dah berusia tu sekalian. Aku pun bukan muda lagi, 40 tahun dah tu sekalian. Saya 40 tahun, paling-paling kali ikut umur Nabi pun 23 tahun lagi aku mati tu sekalian. 23 lah, tapi tuan-tuan lagi cepat. Tuan-tuan lebih tua daripada aku kan. Caranya macam tu sekalian. Kita buat wakaf kambing dan lembu tu sekalian. Wakaf kambing dan lembu susu. Ada orang datang jumpa saya, ustaz ni wakaf kambing ni mana ada wakaf kambing kata dia. Saya baca dah kitab wakaf tak ada pun, memanglah sebab dia baca tak habis tu sekalian, tu tak jumpa. Dia bacalah hadis-hadis tentang infak tu sekalian. Nabi memang ada sebut antara sedekah yang afdal itu ialah mensedekahkan seekor kambing yang bunting. Sebab apa? Nanti manfaatnya satu, susunya diperah boleh diminum, ataupun kalau kita sekarang kita jual tu sekalian. Susu kambing sekarang mahal. 1 liter RM28 dah tu sekalian. Susu kambing. Jadi sekalian, kita nak buat pelancaran wakaf kambing. Kambing tu kambing dara. Jantan tak mau tu sekalian. Sebab jantan dia tak boleh beranak. Dia kambing dara. Dara sunti yang belum disentuh oleh mana-mana jantan. Itu harganya RM1,500 tu sekalian. Ini bukan kambing cikai-cikai tepi jalan tu yang tuan-tuan jumpa kecil-kecil tu tak mau besar tu. Ini bagusnya daripada Jawa tu sekalian. Ini kali gesing ya, cantik tu. Nanti tuan-tuan kalau tak percaya boleh tengok gambar-gambar kat saya ya. Ada bagus-bagus sekalian kambing tu. Kambing tu kalau kita jaga elok, dia punya susu boleh dapat hingga 2 ke 3 liter tu sekalian. Tuan-tuan bayanglah kalau 2 ke 3 liter, katalah 2 liter kan. Satu hari 1 liter pun okey. 1 liter seko tu sekalian, berarti dia bekalkan kita RM28 satu hari. Kalau ada 10, RM280 tu sekalian. Jadi kambing ni tu sekalian apa manfaatnya? Satu, susunya, yang kedua dagingnya. Nanti kambing tu sekalian kita kahwinkan dia. Bila kahwin dia beranak kan. Jadi dia akan terus beranak. Kambing ni tu kan dalam ilmu perkambingan, itu ilmu tu aku belajar, tuan-tuan tak belajar. Dalam ilmu perkambingan, seekor kambing betina itu dia maksimum boleh beranak sampai 18 ekor tu sekalian. Bukanlah sekali beranak, seekor, kadang 2 ekor, kadang 3 ekor. Biasanya elok 1 atau 2 ekor. Kalau 3 ekor, yang ketiga pasti mati tu sekalian. Saya pun tak faham. Kambing ni, tuan-tuan boleh tengoklah. Kambing ni bila anak dia 3 ke 4, yang ketiga dan yang keempat akan mati. Pasal apa? Dia macam tak ngaku anak tau tuan-tuan sekalian. Ya, kalau yang 2 tu nyusu dia bagi. Yang 3 nombor 4 tu nyusu, dia sepak dengan dia tuan-tuan sekalian. Tu tak tahulah, mungkin dia 2 saja boleh. Macam baru ni saya dapat 3 tu sekalian. Yang nombor 3 memang di kick dengan mak dia tu sekalian, meninggal. Dia yang 2 tu hidup sihat alhamdulillah. Tapi mana maksimum 18 ekor. Lepas 18 dia monopause tu sekalian. Jadi lepas 18 ekor kita sembelihlah dia. Sembelih kita makan kan. Tapi anak dia tadi kan banyak tu sekalian. Tuan-tuan bayang, katalah anak dia 18 ekor, 5 ekor matilah. Kadang-kadang ada yang mati kan, 5 ekor mati. 3 ekor jantan, ada 10 ekor betina. 10 ekor yang betina tu dia akan lahirkan 18 ekor lagi tu sekalian. Bayang. Kita bagi saja seekor, apa kata Rasulullah? Walaka fil akhirah sab'umiyah. Satu sahabat datang jumpa Nabi, bawa seekor kambing tu sekalian. Ada riwayat sebut bawa seekor unta. Datang, ya Rasulullah, ni aku sedekah untuk fisabilillah. Nabi kata walaka fil akhirah sab'umiyah. Di akhirat Allah Ta'ala telah sediakan 700 ekor untuk kamu. Itu yang kambing tadi atau lembu tadi ya. Kemudian pula dia beranak, susu dia tu saja kita perah. Esok kita dalam kubur terang. Teranglah kubur siapa? Rupanya ustaz tengah perah susu tu sekalian. Susu kambing kita. Itu seekor. Kalau yang 10 ekor betina tadi pula tu sekalian, tiba-tiba dah dewasa, dah 2-3 kali beranak tu, beranak serentak pula. 10 ekor tu sekalian. Kita perah 10. Ya Allah, terang. Tu sekalian yang main-main. Itu kambing. Yang kedua kita nak beli tu sekalian lembu susu. Kita peringkat awal kita nak ambil 10 ekor dulu, fasa pertama. Lepas tu kita akan beli lagi 10 ekor tu sekalian. Baik, lembu susu tu sekalian, setakat yang kita dah buat research, seekor lembu boleh pergi antara 15 ke 30 liter satu hari tu sekalian. Kita katalah 20 liter. Sekarang ni lembu susu segar boleh jual sampai RM10 tu sekalian. Dia kambing lagi mahal, 28. Dia lembu ni dia pasal banyak, jadi harganya murah. Macam tu ya. Katalah kita ambil RM5 lah tu sekalian. 5 kali 20 berapa? RM100. Berarti seekor kambing bekalkan kita RM100. Kita ada 10 ekor, berarti kita ada RM1000 satu hari tu sekalian. Macam mana nak dapat duit tu aku punya kerja lah tu sekalian kan. Aku pandai lah, nanti aku jual, buat keju, buat apa. Kita semua boleh buat tu sekalian. Roti boleh buat kan. Jadi kita jual. Kalau kita dah boleh buat apa ni, buat yang macam-macam. Kadang-kadang tuan-tuan tengok kan susu ada perisai itu, perisai ini. Harga dia lebih mahal lagi dah tu sekalian. Kita dapat, kita kira maksim minima jadi. RM100 seekor, kali 10, 1000. 1000 kali 30 hari, kita ada RM30,000 tu sekalian. Cukup dah bayar api, air apa semua, bayar guru apa semua.
InsyaAllah kalau projek ni berjaya tuan-tuan sekalian, lepas dia orang belajar di sekolah saya percuma tuan-tuan sekalian. Tak payah bayar yuran, cuma bayar komitmen fees mula-mula je. Mula-mula masuk dia kena belikan kita seekor lembu atau seekor kambing tuan-tuan sekalian. Lepas tu belajarlah dia sampai kiamat kat sekolah kita tuan-tuan sekalian. Kita free je insya-Allah. Saya yakin tuan-tuan sekalian boleh. Sebab tu kalau ini berjaya, aku boleh jadi Perdana Menteri tau tuan-tuan sekalian. Sebab boleh bagi pendidikan percuma. Tuan-tuan bayang 250 juta bagi pada seorang habis tuan-tuan sekalian. Itu kalau dibagi pada sekolah, satu sekolah 100 ribu kan. 100 ribu boleh dapat katakanlah 15 ekor lembu susu tuan-tuan sekalian. 1,500 satu hari tuan-tuan sekalian. Dah tak payah ada bantuan apa-apa pada sekolah tu. Jaga je lembu tu elok-elok. Kalau satu sekolah 100 ribu, 250 juta. Berapa ratus sekolah kita boleh bantu tuan-tuan sekalian. Jangan main-main. Ini nak penuhkan perut sendiri tuan-tuan sekalian. Tu aku cakap tuan sekalian, cari orang macam saya jadi menteri. Betul tuan-tuan sekalian. InsyaAllah boleh. Tu cara dia lah tuan-tuan sekalian insyaAllah. Tapi lembu susu tuan-tuan tahu lah harga dia mahal. Seekor 7,000 tuan-tuan sekalian. Yang datang tu dah mengandung tua, tinggal beberapa hari nak bersalin tuan-tuan sekalian, nak beranak. Gitu. Mana beranak saja kita dah boleh perah susu dia. Dan kalau di Indonesia dia buat apa tuan sekalian? Dia perah susu lembu, bagi minum anak kambing, susu kambing jual. Ditipunya anak kambing tuan-tuan sekalian. Tapi tak ada masalah, dia susu lembu pun dia berhasiat, dia cepat besar. Memang saya pergi tu sekalian dekat kandang dekat Indonesia. Pak, ini susu sapi banyak-banyak bikin apa? Oh, ini bagi minum anak-anak kambing itu. Lah, anak kambing kan ada ibu. Oh, enggak boleh. Ibunya kita jual susunya. Kan kambing lagi mahal. Dota tu dia ajar saya, Ustaz, nanti beli susu kambing lembu, kita tipu sikitlah anak kambing tu kata dia. Yang penting susu kambing tu mahal kita jual. Jadi insya-Allah tu sekalian kalau program ni berjaya, kita akan dapat dana yang baik lagi pun. Bukan apa tu sekalian, kita pun sekarang dapat lagi tanah wakaf beberapa ekar lagi, dapat 1,5 ekar di Banting di Hulu Langat, Kuala Langat. Itu pun tengah bincang jugalah. Orang nak wakaf ni syaitan banyak tu sekalian, duduk keliling mesyuarat dia. Habis ni kalau jadi wakaf ni mampus kita dia. Sebab kita ajak buat dia satu dosa, dia buat pahala banyak. Sebab dia wakaf tu pahala berjalan tak berhenti. Tu sebab kadang-kadang yang wakaf ni tak jadi tuan-tuan sekalian. Syaitan cukup tak suka. Tuan-tuan sedekah senang tuan-tuan sekalian. Pasal syaitan tak ada masalah. Tuan-tuan bagi sekali je dapat pahala. Tapi wakaf ni dia berterusan tau. Syaitan tengok, dia wakaf lembu pula dah. Satu hari RM1 tu dia bekal kat Mahat tu. Banyak pahala Pak Haji tu. Tu dia tu sekalian. Jadi kita kena lawan. Sebab tu saya lancar bulan Ramadan. Setan tengah tak ada tu sekalian. Setan tak ada. Tu sebab orang kata tu sekalian, kalau bulan Ramadan dia orang buat jahat, itu memang perangai asli dia. Memang betul-betul asli dia setan tu sekalian. Sebab kalau bulan lain dia kadang salahkan, ni setan lah, setan yang goda ni itu saja. Tapi bulan Ramadan setan tak ada. Confirm itu perangai asli dia tu sekalian. Kalau dia sudah bersedekah pun memang itu asli dia. Kalau suka buat jahat pun memang asli dia jahat tu sekalian. Jadi insyaAllah siapa yang nak nak join kita punya projek ni tu sekalian, boleh jumpa saya nanti kat belakang. Macam mana kaedahnya. Cuma kadang-kadang ada orang dia tu, Ustaz, banyaknya mana ada duit Ustaz. Macam parent student kita tu sekalian baru ni dia, Ustaz macam mana kita nak buat ya? Apa kalau kita kongsi boleh Ustaz, kata dia. Dia orang banyak idea tu sekalian. Jadi kongsi macam mana? Seekor kambing 1,500 kongsi 10 orang tu sekalian. Jadi seorang 150 je. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor. Saya ingat pagi ni 20 ekor dapat tu sekalian. Itu cara kongsi tu sekalian. Kongsi bukan seorang Ustaz saya seekor itu dah. Kalau saya seekor ni 100 lebih dapat tu sekalian. Ni kongsi 10 orang 1 ekor tu sekalian. Jadi seorang 150. Letak nama 10 orang 150 beli seekor. Macam tu sekalian. Tapi kambing memang kambing yang mahal, bermutu tinggi tu sekalian. Saya beli yang ibu-ibu, ibu yang dah beranak sekali, yang boleh kita perah apa semua pun, seekor dah 2,000 lebih, ada yang 3,000 tu sekalian. Saya baru ni ambil 11 ekor 30,000 tu sekalian. Tapi memang bagus, kambing bagus, daging enak, susu dia pun sedap. Saya anak-anak saya tu, susu kambing tu kalau biasa je perah, bau dia tak mau. Tapi ni saya perah, minum terus. InsyaAllah susu kambing lebih baik daripada susu lembu. Jadi kalau kita ada anak bagi minum susu ibu, susu kambing pula saja. Susu kambing. Acah je tu. Jadi insyaAllah tu sekalian, nanti kita buat. Dan insyaAllah tu sekalian, mulai tahun depan kita akan buat satu program, iaitu program pengajian untuk orang-orang sibuk. Faham? Dia sibuk, Isnin sampai Jumaat dia kerja kan. Tak ada masa lah, nak kuliah maghrib pun balik dah pukul 8 dah tu sekalian, tak sempat.
Jadi kita buat program kuliah untuk orang-orang sibuk. Kat mana? Kat Bukit Kerayong sana. Kita check in hari Sabtu, kita check out hari Ahad, tuan-tuan sekalian. Carilah buku-buku nipis, hadis 40 apa semua. 24 jam kita baca tu sekalian. Tapi tak adalah 24 jam tu. Mana ada tempoh 24 jam je. Kita ngaji, berhenti break sekejap, minum, sambung lagi. Nanti petang kita pergi kandang kambing tu sekalian, bagi makan kambing. Kan biar kita tak tension. Masuk kelas lagi lepas maghrib, sambung lagi. Tidur malam qiyamul pagi Ahad. Pagi-pagi tu pergi kandang kambing lagi sekali. Lepas tu kita sambung kuliah lagi sampai tengah hari. Makan disediakan, tempat tinggal disediakan. Saya sekarang ni tengah naikkan satu tingkat lagi dekat surau tu tuan-tuan sekalian. Nanti student kita naik ke atas semua. Buat dom ke atas tu. Yang bilik-bilik yang ada tu kita akan renovate buat homestay tuan-tuan sekalian. Kita buat macam hotel. Jadi tuan-tuan boleh datang tidur selesa, ngaji. Ada orang tanya, Ustaz, bayar berapa? Bayar ikut tuan-tuan punya pasal lah. Nanti aku letak tabung masukkan. Cuma tuan-tuan kena faham lah, kalau dah startup hotel takkan RM1. Pandai lah. Saya sedia makan sekali tuan-tuan sekalian. Saya sediakan makan. Kalau Ustaz saya bawa anak, boleh bawa anak tuan-tuan sekalian. Bawa anak, nanti anak-anak kita programkan dengan anak-anak tafiz kita. Yang dewasa-dewasa kita buatkan kelas khas untuk mereka. Nanti kita akan start bulan Januari insyaAllah lah. Sekarang ni pun duit belum ada. Tu sebab datang bagi tahu tu supaya tuan-tuan bagi. Kalau boleh, Ustaz saya nak renovate satu bilik boleh? Boleh tuan-tuan sekalian. Renovate. Sebab saya nak renovate satu bilik. Kita ada 16 bilik tuan-tuan sekalian. Saya nak tengok nanti berapa bilik dapat pagi ni kita jual di sini tuan-tuan sekalian. Tak apalah, nanti kita kira lah. Tuan-tuan datanglah tunjuk design macam mana tuan-tuan nak kan. Sebab esok tuan-tuan nak ngaji, tuan-tuan tidur bilik tu. Datang tu, Ustaz saya nak bilik tempat yang saya renovate tu. Kita sediakan tu sekalian. Duduk tak payah bayar, ikut tuan-tuan, infak saja kita sediakan, letak tabung, tuan-tuan masuklah. Itu untuk apa nama ni, staff-staff kita yang tolong bersihkan, kemudian sediakan makanan ya. Makan pun kita makan cara sunnah tu sekalian, duduk makan pakai talam. Jadi yang tak biasa makan pakai talam tu pandai-pandailah dia macam mana. Sebab kadang-kadang tak anak pun sama tu sekalian. Ustaz, anak saya tak biasa makan pakai talam ni. Nak kena sediakan pakai pinggan, tak ada. Kalau nak pakai talam, pinggan tak boleh. Pasal apa juga pinggan tak boleh? Budak-budak ni tuan-tuan sekalian, dia dengan pinggan-pinggan sekali dia telan tuan-tuan sekalian. Iya, dengan pinggan, dengan cawan tu dia telan. Apa pasal macam tu tuan-tuan sekalian? Pasal saya dulu tak tahu apa pasal pinggan hilang, apa pasal cawan hilang. Sekali tu tandas sumbat. Bila dibuka saja tuan-tuan sekalian dengan pekerja tu, Ustaz, ada cawan lah dalam tu. Oh, baru aku tahu apa dia minum, dia telan dengan cawan-cawan sekali tuan-tuan sekalian. Lepas tu dia berak tu sangkut dekat dalam. Sebab dia tak hadam kan. Ya. Kadang-kadang sian waktu tu sekalian. Ustaz, saya mandi najis lagi pagi ni Ustaz. Pasal sumbat dia buka tu habis kena. Tak apa-apa Pak Anwar, saya katakan. Itu kan najis hafiz Quran, barokah insya-Allah. Kalau tak cakap gitu dah lari dah wak-wak tu tuan-tuan sekalian. Cuba kata itu najis rapal Quran barokah wak, walaupun kena kepala kata. Itu yang dia boleh tahan duduk tu. Kalau tak cabut lari dah puak-puak. Dan insya-Allah tuan sekalian nanti bentangkan sejarah di situ. Untuk derma-derma, bentang sejarah satu lagi waklan kat luar tu ya, jangan lari tu. Nanti kat dalam derma orang luar tak derma ya. Muslimat letak satu sejadah sana. Kita tengok begini siapa paling banyak bagi tu, muslimat ke muslimin. Bulan Ramadan ni berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Dan kat luar tu kita ada buat jualan amal tu sekalian. Ada jualan minyak wangi. Minyak wangi itu pun dah disipakkan dengan kawan tu sekalian. Saya tolong jual je. Ustaz tolong jual, nanti saya bagi sikit untuk ma'had kata dia. Apa tu? Minyak wangi. Minyak wangi untuk apa? Ini untuk anak nakal, bagi dia bau ni insya-Allah jadi baik. Ada pula macam tu sekalian. Aku pun tak tahulah, tapi dia dah bacakan doa-doa syifa insya-Allah ya. Ada yang isteri nakal tak dengar cakap suami, tu bagi tak. Tu ada kat luar sekalian. Dia tengoklah pilih tu, ada 4-5 tu, ada yang meniaga tak berapa lari, semua pakai tu kata. Kata pelari tak? Bukan Ustaz, dia kata. Bukan, dia bila dia pakai tu segar, dia rajin untuk bekerja. Boleh. Kalau pakai pelari aku tak mau. Tu pakai jin kan. Ada kat luar tu sekalian. Buku ni pun kalau tuan-tuan nak, ni Ensiklopedia Ramadan. Bagus tu sekalian. Dia bagi kita ilmu tentang sebelum Ramadan, semasa Ramadan, lepas Ramadan nanti apa perlu kita buat. Tuan-tuan boleh dapatkan kat luar ni, penulis dia ni Ustaz Makno ya. Dia datang jumpa saya. Oh, Ustaz Makno macam Haji Makno ngaji. Dia tahu Ustaz boleh tak tolong sampaikan kata dia. Bukanlah nak jual apa kata dia, tapi untuk ilmu. Saya dah belajar kata dia, saya menulis jadi nak manfaatkan. Harga dia RM100 tu sekalian sebelum GST. Agak-agak lepas GST berapa tu sekalian? Jeng berapa? Dah 80 saja tuan-tuan sekalian. Suatu bagusnya Ustaz, GST jadi tolak. Orang lain GST naik harga, Ustaz ini baru satu barang tuan-tuan sekalian saya jumpa lah GST jadi turun harga tuan-tuan sekalian. Dia potong 20% tuan-tuan sekalian. Nanti boleh dapatkan kat luar insya-Allah ya.
dah ada sambal tempe. Tapi bukan untuk dimakan pagi ni tuan-tuan sekalian. Sambal tempe tu bukan apa, tuan-tuan beli kan. Kadang-kadang kita sahur bangun lewat, tak sempat buat lauk ya, makcik kat belakang tu sempat masak nasi aja. Gaul dengan nasi, lagi dapat nasi lembik sedap tuan-tuan sekalian. Insya-Allah ya. Jadi tengoklah apa lagi ada kat luar tu sekalian, boleh manfaatkan. Yang penting tuan-tuan setiap belian itu untuk sumbangan mak tahfiz kita, insya-Allah ya. Insya-Allah kita jumpa lagi di lain masa. Mudah-mudahan Allah Taala berkati pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa dzurriyyatina ajmain minan nar. Allahumma ya Allah Tuhan kami bersyukur dengan limpah kurnia-Mu memberikan kami suatu rezeki ya Allah, iaitulah rezeki bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan agar kami dapat mempertekadkan amal bakti kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, bantulah kami untuk menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik buat kami semua ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami kelapangan masa untuk kami meningkatkan amal bakti kami ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami kesehatan agar kami dapat melakukan ibadah dengan sempurna ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, kurniakan kami sumber rezeki yang halal lagi barakah ya Allah, agar kami dapat membayar zakat dan juga infak fi sabilillah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, rahmatilah seluruh jamaah yang hadir pada pagi ini ya Allah. Rahmatilah taman perumahan tempat kami tinggal ya Allah. Bukakanlah pintu keberkatan daripada langit dan bumi buat kami semua ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, bantulah saudara-saudara kami yang dalam kesusahan di luar negara sana ya Allah. Berikan mereka sumber rezeki yang halal yang tidak disangka-sangka ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada teman-teman kami para pejuang yang sedang dipenjarakan di Mesir, di Palestin dan di seluruh muka alam ini ya Allah. Berikanlah kesabaran kepada mereka sehingga mereka beroleh redha-Mu di dunia dan di akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, lancarkan lidah-lidah kami untuk berzikir menyebut nama-Mu ya Allah. Lancarkan lidah-lidah kami untuk mudah membaca Al-Quran kalam-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, terimalah doa-doa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa ahli keluarga kami ya Allah, seluruh muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun, wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun, wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah wa la takhtim lana bi khatimatis syaqawah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.